Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أو كما قال رسول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang semalam, kita sama-sama telah pun memperbincangkan mukaddimah daripada kitab Riyadhus Salihin, iaitu apa yang kita sebutkan natijah yang hendak diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang digelar sebagai Syekhul Islam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang mana kita sebut natijah daripada
kita mengaji kitab Riyadhus Salihin ini, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bertujuan untuk apa dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Supaya kita ini tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kalangan hamba-Nya. Iaitu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah orang yang sangat special. Kerana apa? Kerana orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dia mempunyai manfaat ataupun kelebihan yang tersendiri, iaitu dia memiliki sifat zuhud, iaitu orang yang tidak mencintai dunia, yang membuang dunia pada hatinya, tetapi dijadikan dunia itu hanya pada tangannya jua. Yang mana orang tersebut adalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusan pekerjaannya. Dan orang yang sentiasa ingat dan sedar akan dirinya. Yang mana orang yang sentiasa Allah Ta'ala berikan taufik kepadanya, dan orang yang sentiasa taat terhadap Allah Ta'ala. Dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah orang yang bersedia untuk menghadapi alam akhirat, iaitu alam yang kekal abadi. Dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah orang yang sentiasa berhati-hati terhadap apa jua perkara yang dimurkai oleh Allah, yang membawa ia dicampak ke dalam neraka Jahannam. Dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah orang yang menjaga semua perkara, iaitu istiqamah dalam hal yang terbaik. Dan dia boleh membawa dirinya menurut peredaran masa dan keadaan-keadaan yang tertentu. Tidaklah hanya senya dia kata dia buat begini, hal begini dikata kena ikut edaran masa. Tidak, tapi Islam itu bukan mengikut peredaran masa, tapi peredaran masa itulah yang akan mengikut segala ajaran Islam itu sendiri. Dan itulah kita telah bincangkan pada pertemuan yang lepas, iaitu muqaddimah daripada Imam Nawawi tentang kitab Riyadhus Salihin. Maka insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan sambung dalam kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin pada halaman yang ke-6. Jadi mana yang ada kitab boleh buka muka surat yang ke-6 pada bab yang pertama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, macam saya katakan, jangan malu dan jangan segan untuk tulis apa jua bentuk komen pada live video saya ini, supaya dengan komen tuan-tuan dan puan-puan, dia dapat membantu rakan-rakan kita yang baru sahaja turut serta dalam live ini. Jadi boleh tuliskan dekat komen dekat bawah tu, kitab Riyadhus Salihin, kita sambung halaman yang ke-6, muka surat yang ke-6. Kitab Riyadhus Salihin halaman yang ke-6, bab yang pertama. Jadi yang bantu saya. Saya minta bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan, kerana saya tak boleh nak menaip. Tuan-tuan yang ada bersama-sama saya, yang ikuti live saya, bantu saya untuk tulis di ruang komen di bawah itu, live kita ataupun pengajian kita hari ini hendak memperbincangkan dalam kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin pada halaman yang ke-6, muka surat yang ke-6, bab yang pertama tentang ikhlas. Bab yang pertama tentang ikhlas. Muka surat yang ke-6, bab yang pertama perihal tentang ikhlas. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, halaman yang ke-6, bab yang pertama dari hal ikhlas, iaitu berniat pada segala amal, iaitu pada segala perbuatan, pada segala perkataan ataupun kata-kata, dan hal ahwal yang sulit dan terang. Yang sulit ni makna kata yang batin lah ataupun yang tersembunyi. Adapun yang terang itu adalah yang zahir ataupun yang nampak.
Jadi perbincangan kita pada kali ini, kita nak memperbincangkan, kita akan masuk terus kepada tajuk yang memperbincangkan tentang soal ikhlas. Hari ini ramai di antara kita, dia kata dia ikhlas. Tapi dasarnya itu apakah boleh dihitung ia sebagai ikhlas dalam niatnya itu sendiri? Kan? Ramai juga di antara kita, dia kata aku ni mulut je jahat tapi hati aku baik. Betul ke dakwaan tersebut? Kan? Ataupun dia kata aku ni niat aku baik, mungkin perbuatan aku nampak tak baik. Kan? Contoh kita sebut seperti mana tingkah laku Robin Hood, dia mencuri. Perbuatan dia tak baik, tapi niat dia nak tolong orang susah. Betul atau tidak? Itu semua kita akan lihatlah. Yang inilah yang diperincikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam perihal berkaitan dengan ikhlas pada niat. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perlu diambil kira bahawasanya niat ini adalah merupakan tunggak ataupun tunjang, antara tunjang yang asas pada diri kita, di dalam kita nak memperoleh saham yang terbaik di akhirat kelak. Dan niat ini dia akan menghitung seseorang itu sama ada amalnya itu diterima atau tidak. Itu banyak perkara yang kita akan perbincangkan insya-Allah. Ikhlas ini kita kata mudah, orang kata dengan kata-katanya dia ikhlas. Tetapi tak mudah apa yang kita nak nyatakan. Kadang-kadang kita kata kita ikhlas, tapi dengan sebab adanya perasaan riak, maka dia menjadi pembatal kepada pembatal kepada amal ibadah tersebut juga. Contoh, dia salat, dia kata niat dia awalnya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tetapi ketika dia salat, timbul pula perasaan riak yang mana tujuannya hanya untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain, ataupun orang lain nampak, kemudian orang lain puji dia. Dan timbul pula perasaan sum'ah, iaitu dia ceritakan pada orang lain tentang kebaikan yang dia telah lakukan. Maka kata ulama, dalam hal ini ramai di antara kita tidak sedar pada awalnya dia termasuk daripada kalangan orang yang ikhlas pada niat. Maka secara tak langsung dia telah tersungkur dengan belitan iblis dan hawa nafsunya. Dengan sebab apa? Dengan sebab perasaan riaknya, takabburnya dan sum'ahnya itu mengakibatkan amalnya itu jadi terbatal. Yang paling kita khawatir dan takut dia berkaitan dengan apa? Bila mana dia mengungkit atas setiap perkara kebaikan yang dia dah lakukan. Itu yang kita takut dan kita khawatirkan. Inilah perbincangan kita yang agak panjang lebar. InsyaAllah kita akan bincangkan. Tetapi hari ini skop ataupun fokus kita, walaupun kita tahu daripada perihal yang berkaitan dengan ikhlas niat ini, disebut ada lebih kurang 12 buah hadis dalam kitab, ada 13 buah hadis. Bab yang pertama tentang perihal niat, tentang perihal ikhlas pada niat itu, kalau kita lihat hari ini dia ada 12 buah hadis, ada 13 buah hadis yang kita kaji, yang kita lihat ada 13 buah hadis. Tapi pagi ni saya akan kongsikan kepada tuan-tuan sebuah hadis saja, yang mana pada hadis yang pertama ni saya akan fokusnya lebih sedikit kerana hadis ini masyhur, tapi tak ramai yang mengkaji ataupun yang memahami juga mendalami daripada hadis yang pertama ini, insya-Allah. Yang mana saya akan syarahkan hadis ni satu persatu, termasuk daripada takhrij hadis, sebab urut hadis, makna hadis, faedah hadis dan kesimpulan daripada hadis ini saya akan jelaskan satu persatu sehingga selesai, insya-Allah taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung dari hal ikhlas, berniat pada segala amal, kata-kata dan hal ahwal yang sulit dan terang. Jadi
Perbincangan kita pada tajuk yang pertama yang memperbincangkan tentang ikhlas. Ikhlas ini jatuhnya pada niat kita, yang mana jatuhnya pada hati, yang mana dia menentukan segala amal dan segala perbuatan dan perkataan kita, sama ada perkataan itu diterima atau tidak, sama ada dia tersembunyi ataupun nampak. Kita baca. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Tuan-tuan boleh tulis, yang mana ada kitab tu, tuliskan di situ ayat wama umiru sampai wa dzalika dinul qayyimah. Ini adalah terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini adalah daripada surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Maksudnya apa? Dan tidaklah mereka disuruh melainkan untuk menyembah Allah. Itu yang kita sebut pada pertemuan lepas yang awal-awal. Tuan-tuan, kalau kita nak sedar akan diri kita, kalau kita nak tahu akan diri kita, kalau kita nak kenal akan diri kita, maka sepatutnya perkara yang patut kita fahami dan patut kita jelasi adalah tujuan kita hidup ini adalah untuk apa? Allah kata, mereka ini yang ditujukan kepada manusia dan jin itu, tidaklah mereka itu disuruh melainkan semata-mata untuk menyembah kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah, iaitu mempersembahkan segalanya dengan sebaik-baik perkara. Untuk apa dia, tuan-tuan? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Barulah natijahnya kita peroleh, kita akan tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan hamba-hambanya. Dalam Quran kata apa? Dan tidaklah mereka disuruh melainkan untuk menyembah Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh kepada kita, apa yang Allah Ta'ala larang kepada kita, itu semuanya membawa kepada hal yang membawa kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung lagi disebut dalam ayat Al-Quran ni, beragama kerananya dengan ikhlas. Tadi kita bincang tentang sembah Allah, tentang sujud kepada Allah, yang mana kita tahu menyembah Allah ini maksudnya sangat luas. Adapun dikata lagi pada ayat yang seterusnya adalah beragama, iaitu kita menganut agama Islam, agama yang lurus ini adalah dengan ikhlas, bukan dengan kerana sesuatu yang lain. Bukan kita buat perkara itu dengan perkara yang lain. Yang mana kita kata, contoh, kita buat sedekah sebab kita nak orang pandang kita, orang puja kita, orang sebut-sebut akan kita. Bukan yang itu. Bukan tujuan kita ibadah sebab apa? Sebab kalaulah waktu kecil-kecil dulu kita solat sebab apa? Sebab takut kena rotan dengan mak dan ayah. Bukan. Bukan itu. Yang mana disebut kita beragama, kita menganut agama Islam, kita berpegang kepada ajaran Islam, yang mana ajaran ini dibawa oleh baginda Nabi SAW, yang mana tujuannya semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan niat kita itu. Sebab tu pesan para ulama, dia kata dalam setiap hal kita ini janganlah sepikan diri kita daripada untuk tajdid, iaitu perbaharui akan niat kita. Sebab ramai di antara kita tidak mahu tajdid. Kerana apa? Dalam saat kita niat ini, ada kalanya syaitan mendatangkan belitan-belitan yang tertentu, tipu daya yang tertentu, yang mana juga datang daripada hawa nafsu,
dia mendatangkan tipu daya yang mana pada dasarnya nampak seperti baik, tetapi hal itu adalah nampaknya tak baik. Kan? Nampak macam baik tapi tak baik. Kan disebut kan. Jadi pertama Allah kata dalam ayat ini yang mana berkaitan dengan niat juga. Apa dia? Niat ikhlas. Allah suruh kita sembah Allah Ta'ala. Allah suruh kita beragama, iaitu menganut agama Islam, iaitu ikhlas semata-mata mengharapkan redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia kata menurut dengan setia. Ataupun kita ini berpegang kepada agama yang lurus ini dengan setia. Kan? Jangan ada perkara yang kita kata, orang kata jadi seperti talam dua muka. Dengan orang bukan Islam, kita tidak memartabatkan agama Islam. Tapi dengan orang Islam, kita bermuka-muka, kita memartabatkan Islam. Ini satu perkara yang dah berlaku pada hari ini. Adalah ramai di antara kita yang telah terkena kepada fitnah dunia, iaitu sekira-kira kalau dia bersama dengan orang bukan Islam, dia sangat sokong dan dia apa kita kata, dia bersama-sama dengan orang yang menghina Islam. Kan? Tapi bila dia kembali kepada orang Islam, maka dia kata Islam itu ajaran yang benar dan tak patutlah orang itu hina Islam. Ini kata ulama adalah merupakan sifat orang-orang munafik, iaitu dia bermuka-muka. Kan? Bermuka-muka, di depan lain, belakang lain. Itu kita tak nak lah. Walaupun kita kata perkara itu nampak tak apalah. Tapi tidak. Bagi para ulama itu satu perkara yang sangat besar, yang mana patut kita jauhi dan patut kita hindari. Khawatir jatuh kepada penyakit hati dan boleh membinasakan akan diri kita juga. Kemudian disebutkan juga mendirikan sembahyang. Pertama Allah Ta'ala sebut tentang sembah Allah dengan ikhlas, yang mana pada agama Islam itu. Jadi dalam ayat yang seterusnya Allah sebut mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang ini disebut kemudian daripada niat ikhlas. Berarti apa dia? Pertama, perkara yang paling penting adalah niat yang ikhlas. Sebab tu di dalam rukun salat itu termasuk daripada yang pertama itu niat. Kan? Niat. Jadi dalam hal ibadah, kita nak salat, kita nak puasa, kita nak bayar zakat, kita nak buat ibadah yang lain, keutamaannya dalam mazhab Syafi'i juga jumhur ulama adalah berkaitan dengan niat kita itu sendiri. Kalau niat kita itu suci bersih, maka kita akan dapatlah ganjaran yang terbaik. Tapi kalau niat kita itu sebaliknya, maka kita akan dapat saham keburukan juga. Jadi dikata mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Kerana mendirikan sembahyang dan membayar zakat ini, dia memerlukan niat yang suci, niat yang ikhlas. Dia tak boleh kerana apa? Aku bayar zakat sebab aku nak orang pandang aku. Aku solat sebab aku nak orang nampak aku ni alim. Orang nak nampak aku ni wara. Orang nampak aku ni adalah orang yang rajin beribadah. Itu bukan tujuan kita solat, dan itu juga bukan tujuan kita bayar zakat. Dan Allah Ta'ala sebut lagi yang demikian itu adalah agama yang benar. Itulah agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW pada akhir zaman ini. Dan agama inilah yang akan menjadi kekal terus sampai ke akhir, iaitu pada kiamat nanti insyaAllah. Yang akan kekal sampai kiamat. Dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada diri kita dengan hati yang tulus ikhlas dan pegangan yang kuat terhadap ajaran agama Islam ini, sehinggalah ke akhir hayat kita amalkan, dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sambung lagi. Dan disebutkan Allah Ta'ala berfirman lagi pada ayat yang lain. Pada surah Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang ni, ayat ini kalau tuan-tuan yang ada kitab Riyadhus Salihin, boleh tulis kat situ, itu surah Al-Hajj ayat 37. Bermaksud tiada mencapai Allah oleh daging-daging mereka,
dan tiada darah-darah mereka, tetapi mencapainya oleh takwa, iaitu takutkan Allah daripada kamu. Ini soal tentang ibadah ataupun sembelihan. Sebagai contoh, kita sembelih binatang, memang disebutkan syarat nak menyembelih binatang itu, tak kiralah binatang itu unta ke, lembu ke, kambing ke, ayam ke dan sebagainya, iaitu binatang yang kita sembelih dengan tujuan kita nak menghalalkan binatang itu untuk kita makan, maka niat kita sembelih itu memang tak lari daripada niat, mesti niat kerana Allah Ta'ala. Sekiranya kita niat sembelih binatang itu selain daripada Allah, maka binatang itu dia akan jatuh daging yang haram untuk kita makan. Tak boleh kita makan. Sebab tu dalam ayat daripada surah Al-Hajj ayat 37 ini, kalau nak Allah terima ibadah kita, kalau nak Allah terima akan takwa kita kepada Allah Ta'ala, maka bila mana kita sembelih tadi, kita melakukan ibadah sembelihan, di mana sembelihan ini dia ada kala jadi ibadah dan ada kala tidak jadi kepada ibadah. Nak jatuhkan ia kepada ibadah, maka perlu kita ambil perhatian, kita kena niat sembelih. Sebab tu syarat daripada sembelihan itu, mesti niat sembelih itu kerana Allah Ta'ala. Ini saya sepintas lalu sahaja. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Maksudnya apa dia? Katakanlah olehmu wahai Muhammad, jika kamu sembunyikan apa yang di dalam dada kamu ataupun kamu nyatakan, niscaya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, inilah sifat ilmu Allah Ta'ala. Kalau kita bincang tentang sifat 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala, termasuk daripada sifat ilmu, sifat pengetahuan Allah Ta'ala itu, Allah itu maha mengetahui. Maksud dia apa? Allah itu maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata. Yang nyata barangkali kita tak boleh nak sembunyikan daripada orang, tapi yang tersembunyi mungkin kita boleh sembunyikan daripada orang. Soal peribadi hati kita, niat kita, terdetik kita berkata-kata pada hati kita, orang lain tak boleh tahu. Orang lain tak boleh tahu. Tapi apa yang kita lafazkan, kita zahirkan daripada kata-kata kita, orang lain boleh tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, dengan pengetahuannya, maka apa yang kita zahirkan, yang kita nyatakan dan yang kita sembunyikan pada hati kita, pada setiap amal kita itu, kita ataupun daripada setiap kata-kata kita, dalam setiap niat kita baik atau tidak, Allah Subhanahu wa taala tahu akan perkara tersebut. Jadi tak perlulah kita nak tipu Allah. Sebenarnya kalau kita kata kita nak sembunyikan sesuatu perkara dengan kita kata kita nak tipu Allah, tidak. Sebenarnya bukan kita tipu Allah Subhanahu wa taala, malahan yang sebenarnya kita adalah menipu akan diri kita itu sendiri. Yang mana kalau kita buat hal yang demikian, Allah tidak terjejas, Allah tidak tergugat sedikit pun, malahan kita telah meletakkan diri kita dalam keadaan kita yang menjejaskan diri kita. Allah tidak terkesan sedikit pun. Jadi itulah yang disebutkan dalam masalah niat. Yang pertama tadi, kita ikhlas pada niat dalam keadaan kita nak sembah Allah, dalam keadaan kita nak melakukan kebaikan kepada Allah Ta'ala. Dan kita kena ikut ajaran Islam, iaitu ajaran yang benar, dengan sebenar-benar mengikut dengan perkara yang sebenar. Dan yang kedua, kita sebut tentang soal ibadah yang lain seperti ibadah korban atau sembelihan dan sebagainya, atau akikah. Maka bila mana kita sembelih, niatlah kerana Allah Ta'ala juga. Kerana kalau kita niat selain daripada Allah Ta'ala, dia tak akan memperoleh akan pahala, dan dia akan mengakibatkan daging tersebut juga haram dimakan. Kemudian tentang soal niat ikhlas juga, tuan-tuan, jangan tuan-tuan tipu Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu maha mengetahui baik yang zahir ataupun yang batin. Dia baik yang apa yang tuan-tuan nyatakan ataupun yang tuan-tuan sembunyikan, Allah tahu. Jadi kita dah selesai firman Allah. Sebab kita dah sebut dah pada pertemuan yang lepas, dalam setiap bab yang disebut oleh Imam Nawawi, dia akan masukkan ayat Al-Quran, dia akan bincangkan ayat Al-Quran, baru dimasuk kepada hadis. Tadi kita dah bincang dah 3
buah ayat Quran. Itu tiga potong ayat Quran. Yang pertama daripada surah Al-Bayyinah, yang kedua daripada surah Al-Hajj, dan yang ketiga daripada surah Ali Imran. Jadi hari ini, inilah fokus kita yang kita nak bincangkan adalah daripada hadis yang agak panjang. Hadis yang pertama, hadis yang pertama kita sambung pada halaman yang ketujuh, iaitu hadis yang pertama. Baik, kita akan baca hadis ni insya-Allah sama-sama tuan-tuan. Nanti lepas saya baca hadis ni dan saya telah memperbincangkan maksudnya, maka ada beberapa poin iaitu saya nak syarah hadis ni. Hadis lain insya-Allah saya tak akan syarahkan secara panjang lebar, tapi hadis yang kita nak baca ni saya akan syarahkan dengan panjang lebar. Kenapa hadis ni penting? Kita dah baca, kita dah ngaji hadis ni lama tuan-tuan, tapi tak pernah pun belajar tentang syarah hadis ni. Baik, hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'a bin Ghalib al-Qarshi al-Adawi, al-Qarshi al-Adawi. Ini nama bagi imam, nama bagi Khalifah Umar bin Khattab. Dia kata daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab orang Quraisy lah. Itu adalah sandaran kepada dia. Katanya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, beliau, ku dengar Rasulullah SAW bersabda. Dalam hadis ni bahasa dia agak mendalam sikit, jadi disebut kata beliau, ku dengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi kata beginilah kalau dalam mafhumnya, qala sami'tu Rasulullah SAW. Itu ayat dia dalam bahasa Arab lah. Qala sami'tu Rasulullah SAW lah. Jadi dikata daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Kata beliau, ku dengar Rasulullah SAW bersabda. Apa dia? Innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan fahamkan hadis ini betul-betul. Sebab nanti bila saya nak syarahkan, saya nak minta tuan-tuan punya akal, tuan-tuan punya hati dan tuan-tuan punya penglihatan, pendengaran untuk fokus apa yang saya nak syarahkan nanti. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih. Muttafaq ala sihhatih. Kalau dalam kitab ni sebut apa? Muttafaqun ala sihhatih. Muttafaqun maknanya telah bersepakat, ala sihhatih terhadap kesahihannya. Siapa yang bersepakat? Inilah yang disebut Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau kata muttafaqun alaih ataupun muttafaqun ala sihhatihi, ingat tak pada pertemuan lepas kita sebut, kalau Imam Nawawi sebut muttafaqun alaih ataupun muttafaqun ala sihhatihi, makna kata hadis ini kedua-dua kitab sahih menyatakan hadis ini sahih dan martabatnya sahih. Bila ittifaq keduanya, maka martabatnya terus lompat kepada sahih. Tak susahlah. Jadi sebab itu muttafaqun iaitu berittifaq, ini bersepakat kedua-duanya ala sihhatihi terhadap kesahihan hadis ini. Hadis ni tuan-tuan saya jamin majoriti yang tengok live saya pada kali ini semuanya pernah dengar hadis ni tentang soalnya innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, selalu dengar.
tapi tak ramai yang mempelajari akan syarah hadis ini. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang bermaksud apa dia? Maksudnya apa? Daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Zarah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Kata beliau, ku dengar Rasulullah SAW bersabda apa dia? Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Kan? Sesungguhnya innamal a'malu binniat. Maksud dia apa? Sesungguhnya amalan-amalan ataupun setiap amal ataupun setiap perbuatan itu dengan niat. Mesti dengan niat. Berarti maksud daripada hadis ni apa dia? Amal dan niat dia kena seiring. Dia tak boleh perbuatan itu buruk, amal itu baik. Ataupun amal itu baik, perbuatan amal itu baik, niat itu buruk, tak boleh. Niat itu baik, amal itu buruk pun tak boleh. Dia kena seiring. Sebab dia kata sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Mesti niat dan amal itu sama. Tak boleh niat baik, amal tak baik. Tak boleh. Tak boleh amal baik, niat baik. Tak boleh. Ni kata Maka sebab tu dia kata sesungguhnya amalan-amalan itu adalah mesti dengan niat. Sambung lagi. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sebenarnya bagi tiap-tiap orang itu apa yang diniatkannya. Bila kita nak buat satu perkara mesti ada niat. Tu sebab dia nak buat perkara mesti niat. Bila kita buat perkara dengan niat, maka sebab tadi kita buat dengan niat tadi sebab, maka dia akan datang hasil. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hasilnya bagi tiap-tiap orang apa yang diniatkannya. Kalau baik niatnya, jadilah baik amalnya. Kalau buruk niatnya, jadilah buruk amalnya. Kalau baik perbuatannya, jadilah baiklah amalnya. Kalau buruk perbuatannya, jadi buruklah perbuatan. Jadi di perkara ini seiring. Tak boleh kita kata, macam saya kata tadi, ada orang kata hati dia ini baik, walaupun perbuatan dia tak baik, tapi hati dia baik. Betul tak betul? Tak betul. Kerana dalam hadis ni dah sanggah apa yang kita kata. Yang kedua, ada orang kata apa? Mulut aku je jahat, tapi hati aku baik. Kan? Itu pun tak boleh juga. Perbuatan aku je nampak jahat, tapi hati aku baik. Bererti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, segala statement ataupun kenyataan tadi semuanya Allah tidak benar belaka. Dan kenyataan kita tadi itu telah kenyataan tersebut Allah telah bertentangan dan bercanggah dengan hadis ini. Berarti kenyataan tersebut tak boleh diterima oleh akal kita, tuan-tuan. Kemudian kita sebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal-amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sebenarnya bagi tiap-tiap orang itu apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka dia kata apa? Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Siapa yang niatnya itu berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dihitung dengan niatnya itu. Perbuatan dia hijrah kerana Allah dan Rasulnya, hatinya niat hijrah tadi kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat apa daripada tujuan yang sebenarnya, iaitu dia niat dan perbuatan itu dia akan dapat seiring. Yang ni nanti kita akan cerita nanti selepas ini tentang sebab urut hadis. Sebab hadis ini, sebab urut hadis ataupun sebab hadis ini berlaku. Bagaimana peristiwa boleh berlaku. Bagaimana peristiwa ni boleh berlaku lah. Nanti kita akan cerita. Kemudian disambung lagi. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Maksud dia apa? Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia. Dalam hadis ini dia fokus kepada hijrah kerana peristiwa yang berlaku pada ketika itu.
Tapi kata ulama, hadis ini boleh juga ditafsirkan dalam masalah niat kita dalam segala perkara semua. Kerana hadis ini merupakan satu hadis skop hadis yang sangat besar. Kerana kita lihat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis berkaitan dengan niat ini dalam kitab sahihnya, iaitu Sahih Bukhari, pada hadis yang pertama. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi juga hadis berkaitan dengan niat. Juga Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin ini yang kita baca, iaitu hadis yang berkaitan dengan niat juga. Kerana nak menunjukkan betapa pentingnya niat ini dalam urusan kebajikan kita ataupun amal-amal kebaikan kita dalam sehari-harian. Maka dikata, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, didapatinya dunia itu, ataupun seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia telah berhijrah terhadapnya. Dia akan dapat. Maka disebutkan oleh pengarang kitab Riyadhus Salihin ini menyatakan, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW, iaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah juga yang tersebut dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, iaitu diriwayatkan oleh dua imam muhaddisin. Dua imam muhaddisin ni siapa dia? Ni tuan-tuan, ramai sebut nama Imam Bukhari. Tapi tak tahu nama betul dia siapa. Ramai yang sebut nama Imam Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi tak tahu apa nama sebenar dia. Baik. Kita bincang dahulu. Siapakah nama Imam Al-Bukhari yang sebenar? Tuan-tuan, kalau nak tulis, boleh tulis. Nama dia apa dia? Abu Abdullah. Abu Abdullah ni gelaran dia. Nama dia apa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Itu dia nama dia. Nama Imam Bukhari sebenarnya siapa dia? Abu Abdullah. Boleh tolong tulis kat situ. Abu Abdullah Muhammad, nak tulis boleh tulis lah. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Boleh tulis bin Bardizbah. Bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan yang ada bersama-sama saya, boleh tuliskan boleh tulis di ruang komen kat bawah tu nama sebenar Imam Al-Bukhari. Siapa nama dia? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Inilah nama Imam Bukhari sebenar. Baik. Kita lihat pula siapakah dia nama Imam Muslim. Nama Imam Muslim yang sebenar adalah Abu Al-Husain. Abu Al-Husain. Itu adalah gelaran dia. Abu Al-Husain. Muslim. Jadi Imam Muslim dia ambil nama dia lah. Kalau Imam Al-Bukhari ni dia ambil di satu nama tempat namanya Bukhara kan. Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hujaj bin Muslim bin Al-Kushairi bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Itu dia nama dia, apa dia? Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hujaj bin Muslim Al-Kushairi kan, An-Naisaburi. Itu nama kepada Imam Muslim pula. Apa dia? Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hujaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Jadi dua nama. Nama Imam Bukhari siapa dia? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi
Al-Bukhari, dan nama Imam Muslim adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma, di dalam kitab-kitab mereka berdua, iaitu sesah-sah kitab yang tersusun. Jadi Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin ini berdasarkan hadis innamal a'malu binniyah tadi, itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu adalah takhrij, bersikit takhrij daripada hadis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka daripada hadis tadi, tuan-tuan saya sebut hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis yang kita baca panjang-panjang tadi, maka kita nak syarah hadis ni. Syarah hadis ni yang mana tuan-tuan yang ada bersama-sama saya, bantu saya. 5 poin yang kita nak bincang pada hari ini. Daripada hadis ni ada 5 poin. Pertama, takhrij hadis. Tulis kat situ. Pertama, takhrij hadis. Kedua, sebab wurud hadis. Saya ulang balik. Pertama, takhrij hadis. Kedua, sebab wurud hadis. Yang ketiga, makna hadis. Yang ketiga, makna hadis. Kemudian, yang keempat, faedah hadis. Yang keempat, faedah hadis. Yang kelima, kesimpulan. Kesimpulan. Saya ulang balik. Hadis yang kita baca panjang tadi, tuan-tuan, ada 5 poin yang kita akan bincangkan. Pertama apa dia? Pertama adalah takhrij hadis. Takhrij hadis. Kedua, sebab wurud hadis. Sebab wurud ni sebab turun hadis tersebut. Pertama, takhrij hadis. Yang kita akan bincang daripada hadis yang panjang tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, iaitu adalah kita nak bincang takhrij hadis. Kedua, sebab wurud hadis. Ketiga adalah makna hadis. Keempat, faedah hadis. Dan kelima, kesimpulan. 5 perkara kita akan bincang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kita sambung kembali. Kita sambung kembali. Jadi apa yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah 5 perkara. Pertama apa dia tadi? Pertama tadi kita nak bincang tentang takhrij hadis. Kedua, sebab urut hadis. Ketiga adalah kita nak bincangkan daripada perkara yang kita nak sebut adalah takhrij, sebab urut, makna hadis. Kemudian yang keempat adalah faedah hadis, dan yang kelima kesimpulan. Baik, kita bincang yang pertama tadi apa dia? Takhrij. Takhrij hadis ni, hadis ni dikeluarkan. Tapi takhrij hadis ni dah selesai dah. Satu perbincangan yang pertama dah selesai, takhrij. Takhrij yang pertama apa dia? Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu takhrij dia lah. Takhrij dia apa dia? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu takhrij dia yang pertama. Selesai dah. Yang pertama dah selesai. Yang kedua, sebab urut hadis. Bagaimana sebab turunnya hadis ni? Ceritanya mungkin ada yang orang ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang dah tahu, dan ada yang belum tahu. Kan? Tapi yang belum tahu, kita nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dah tahu, maka kita nak memperingatkan kembali. Baik. Bagaimana boleh turunnya hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti telah mengarang sebuah kitab yang bagus yang berkaitan dengan sebab-sebab sebuah hadis itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya, dia kata apa dia? Hadis ini diturunkan bila? Ketika baginda Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Dalam peristiwa hijrah ni. Sebab tu dalam hadis ni highlightnya apa? Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita pelik kenapa dalam hadis ni sebut pasal hijrah? Ya, disebut pasal hijrah kerana perkara tersebut berlaku dalam peristiwa hijrah. Baik. Bagaimana cerita dia?
apabila baginda Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah dan daripada kota Mekah kepada kota Madinah, setiba je Nabi SAW tiba di kota Madinah, maka kita tahu bahawasanya ada sebahagian daripada para sahabat yang kita katakan mereka ini jatuh sakit. Ada yang jatuh sakit. Nabi tiba di kota Madinah, ada beberapa orang sahabat jatuh sakit. Kemudian setelah daripada itu tiba pula seorang lelaki, yang mana dia berhijrah ke kota Madinah. Lepas dia sampai je kota Madinah, maka dia terus berkahwin dengan seorang wanita, yang mana wanita ini juga berhijrah, kan? Juga berhijrah sama-samanya, kan? Jadi cerita dia macam mana? Ada seorang lelaki yang mana tiba sahaja di kota Madinah, sampai di kota Madinah, dia terus berkahwin dengan perempuan, yang mana perempuan itu juga berhijrah daripada Mekah juga, kan? Ini sebabnya lah, mungkin kita ada kalanya kita nak tarik orang tu, seseorang tu ke arah kebaikan, ada kalanya kita guna kaedah ni. Tapi Nabi sebut, maka bila Nabi SAW lihat lelaki ini, dia sampai kota Madinah, dia terus berkahwin dengan wanita tadi, yang mana wanita itu juga turut berhijrah bersama-samanya, maka Nabi SAW terus duduk di atas mimbar, dan baginda SAW pun bersabda kepada para sahabat yang lain. Nabi kata apa? Wahai sekalian manusia. Nabi sebut, apabila Nabi saksikan perkara tersebut, apa dia? Nabi saksikan lelaki tadi, dia berhijrah sampai kota Madinah. Bila sampai kota Madinah, dia terus berkahwin dengan perempuan yang tadi, yang mana berhijrah sama-samanya. Nabi terus naik atas mimbar. Nabi kata apa? Wahai sekalian manusia, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat. Nabi sebut dalam ucapan baginda SAW, innamal a'malu binniyat. Nabi ulang perkara ini 3 kali. Innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Nabi ulang 3 kali. Berarti apa dia? Nabi nak tunjukkan betapa pentingnya niat itu dalam sesuatu perkara. Nabi nak tunjukkan jangan kita niat selain daripada Allah dan Rasulnya. Ini perkara Nabi sebut. Kemudian Nabi sebut lagi, maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapatinya, atau perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya itu mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Itu dia. Nabi sebut daripada hadis ni secara jelas, tuan-tuan. Kisah ni berlaku kepada seorang sahabat. Kemudian lalu baginda SAW pun mengangkat tangan dan berdoa. Lepas Nabi sabda, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat 3 kali Nabi sebut, siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah kerana dunia yang diingininya, ataupun perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu mengikut apa yang diniatkan itu tadi. Kemudian Nabi pun berdoa, seraya Nabi berkata dalam doanya, doa baginda SAW, Ya Allah, kau hilangkanlah wabak ini daripada kami. Nabi doa, tuan-tuan. Nabi doa, Ya Allah, kau hilangkanlah wabak ini. Sebenarnya ini apa dia, tuan-tuan? Perkara yang berkaitan dengan niat ini juga, tuan-tuan, kalau tak dijaga dengan elok, dia boleh jadi satu wabak. Malahan wabak ini, kata para ulama', dia lebih parah daripada wabak-wabak yang kita hadapi hari ini. Seperti apa? Coronavirus. Coronavirus tu kita kata dah parah dah. Sebenarnya ada lagi wabak yang paling parah, tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan niat kita itu sendiri. Kan? Ikhlas pada niat itu, yang kita kata ikhlas selama mana kita hidup 10-20 tahun tapi sebenarnya tak ikhlas. Ada yang lebih parah daripada wabak COVID-19, apa dia? Adalah niat yang tidak betul dalam satu ibadah. Kemudian setelah daripada itu, itulah yang disebut kisah yang pertama yang disebut oleh Imam Suyuti. Kemudian ada juga disebut kisah lain bahawasanya
sebagaimana yang diucapkan oleh Imam At-Tabrani, yang mana dia telah meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dengan rantai perawi yang thiqah, iaitu daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata apa dia, kana fina rajulun khataban mara'atan yuqalu lahu Ummu Qaisin fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajira fahajara fatazawwajha fakunna nusammihi muhajira Ummi Qais. Maka dia kata, Imam At-Tabrani pula meriwayatkan daripada hadis yang mana perawinya itu rantai daripada perawi yang thiqah, daripada Ibnu Mas'ud. Dia kata apa? Maksudnya, terdapat daripada kalangan kami seorang lelaki yang meminang seorang perempuan yang dikenali namanya sebagai Ummu Qais. Perempuan tersebut enggan mengahwininya kecuali apabila lelaki tersebut berhijrah ke Madinah. Dia pun berhijrah dan mengahwini perempuan tersebut, maka kami menamakannya itu sebagai penghijrah Ummu Qais. Dalam kitab Mu'jam Al-Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabrani, dikata ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud mengatakan tentang hadis innamal a'malu binniyat ini, dikata sebab urutnya apa dia? Satu ketika ada seorang lelaki yang dia nak mengahwini seorang perempuan, tapi perempuan itu mengenakan syarat kepada dia, kalau dia nak kahwin perempuan tadi, maka lelaki itu kena hijrah dulu ke kota Madinah, baru dia boleh kahwin dengan perempuan tu. Lantaran lelaki tersebut pun hijrahlah ke Madinah. Bila dia dah berhijrah ke Madinah, maka setelah daripada itu, maka berkahwinlah lelaki itu dengan wanita tadi. Yang mana wanita tadi namanya Ummu Qais, Ummu Qais. Maka setelah berlaku peristiwa tersebut, lelaki tadi yang berhijrah kerana Ummu Qais tadi, dia digelar kepada gelarannya apa dia? Penghijrah Ummu Qais. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, apabila kita telah menarik seseorang yang mana dia telah berminat kepada agama Islam, maka kita bawa hati dia bersama-sama ke dalam agama Islam. Jangan kita kata apa, kalau engkau nak kahwin dengan aku, maka engkau kena masuk Islam. Jangan begitu tuan-tuan. Kerana mudaratnya itu buruk tuan-tuan. Nabi dah sebut dalam hadis ni tuan-tuan. Kalau kita kahwin seseorang sebab dia cantik, maka kita akan dapat kecantikannya tuan-tuan. Kalau kita kahwin seseorang sebab hartanya tuan-tuan, maka kita akan dapat hartanya tuan-tuan. Kalau kita kahwin seseorang dengan sebab keturunannya tuan-tuan, maka pun kita akan dapat keturunan itu, nama yang baik juga tuan-tuan. Tapi kalau kita kahwin sebab agamanya tuan-tuan, maka kita akan dapat agama, jadi kita akan dapat package semua tuan-tuan. Package. Jadi kalau kita telah mengakibatkan seseorang itu dia telah berminat kepada Islam, sebab apa? Orang tu suka kita sebab kita cantik, dia sayang kita, kan? Tapi kita kata kepada dia, kalau kau nak kahwin dengan aku, kau kena masuk Islam. Maka ini jangan kita buat begini tuan-tuan. Satu perkara yang jangan kita mengajarkan akan perkara tersebut, kerana hal tersebut dia boleh membawa kesan yang buruk, mudarat yang buruk kepada diri kita dan juga kepada agama Islam. Kenapa? Bayangkan kalau tak kala kita telah pergi meninggalkan akan dunia ini, ataupun kita telah berpisah dengan mereka, apakah persoalannya dia akan kekal dalam agama Islam itu sendiri? Maka itu yang kita khawatirkan tuan-tuan, dia akan menimbulkan fitnah kepada agama Islam. Kalau kita nak dia berkahwin dengan kita mintalah dia belajar tentang Islam, mendalami tentang Islam, memahami tentang Islam, supaya hadir pada dirinya itu cinta kepada Islam. Bila dia dah masuk Islam dahulu dan sebagainya, dia dah beramal, barulah kita mengahwini akan dia. Itu lebih baik tuan-tuan. Kerana bila mana kita tak ada nanti, dia akan amalkan ajaran Islam itu dengan sebaik mungkin. Baik. Ramai di antara kita juga yang berkahwin dengan sebab apa tuan-tuan? Sebab kita sebut tadi, dia berjaya membawa orang memasukkan orang yang bukan Islam itu ke dalam agama Islam, tapi dia tak berjaya memasukkan total 100% itu berserta dengan hatinya, tapi yang dimasukkan hanya tubuhnya saja tuan-tuan. Sedangkan dia sendiri pun tak berpegang kepada ajaran Islam, maka itu yang akan memberikan kesan yang buruk. Jadi secara kesimpulan, kita dah bincang 2 perkara. 5 poin yang kita dah bincang, 2 poin kita dah selesai. Takhrij hadis. Takhrij hadis ni siapa dia? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kedua, sebab urut hadis, iaitu kisah seorang lelaki yang berhijrah kepada kota Madinah, yang mana lepas sampai ke kota Madinah dia terus berkahwin dengan seorang wanita namanya Ummu Qais. Ummu Qais, yang mana Ummu Qais ni menetapkan syarat kalau nak kahwin dengan beliau dia kena hijrah dahulu. Lepas hijrah baru boleh kahwin. Maka hijrah, lelaki tu bila hijrah maka dia dapat kahwin. Tapi dia tak dapatlah niat hijrah kerana Allah dan Rasul. Para sahabat yang lain dapat tapi dia tidak dapat. Jadi dengan sebab apa? Sebab kesilapannya itu. Baik. Kita nak bincang pula yang ketiga. Yang ketiga apa dia adalah biografi perawi hadis. Maaf tuan-tuan, ada satu lagi yang saya terlepas pandang, iaitu yang ketiga adalah biografi perawi hadis. Biografi perawi hadis. Jadi sebenarnya ada 6 perkara. Tambahan nanti boleh tambah satu. Pertama, takhrij hadis, sebab huruf hadis, biografi perawi hadis, kemudian makna hadis, kemudian faedah hadis dan kesimpulan. Ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Nanti boleh ditambah, boleh dibetulkan dekat ruang komen tu. Pertama apa tadi? Takhrij hadis, sebab huruf hadis, biografi perawi hadis, makna hadis, sebab huruf hadis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita dah bincang dua, iaitu takhrij hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan sebab huruf hadis, sebab turunnya hadis tersebut. Baik, kita bincang yang ketiga, biografi perawi hadis. Siapa perawi hadis ni? Adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lah nama sebenarnya, tadi dah sebutlah dalam hadis tadi, iaitu Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Zarah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Al-Qurashi Al-Adawi. Itu dah nama imam, nama Khalifah Umar bin Khattab. Yang mana disebutkan bahawasanya Umar bin Khattab ini dia dilahirkan pada tahun keempat setelah peperangan Fijar namanya. Umar bin Khattab lahir 4 tahun setelah berlakunya peperangan Fijar, iaitu 30 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Sebelum Islam disebutkan Umar bin Khattab ini memang sikapnya sangat keras terhadap umat Islam. Sangat keras tuan-tuan. Tetapi disebutkan dalam riwayat ini, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, maka dengan sebab keislaman Umar bin Khattab, dia telah membuka kemenangan dan kelapangan bagi orang-orang Islam. Itu dia. Dan kata Abdullah ibn Mas'ud, dia kata apa? Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, maka pada ketika itulah baru kami rasa lega, sebab kami boleh beribadah kepada Allah secara terang-terang. Ni kata Abdullah bin Mas'ud. Sebab kita tahu Umar bin Khattab ni terkenal dengan perangainya dengan sikapnya yang garang dan ditakuti dan bengis tuan-tuan. Jadi bila mana Umar bin Khattab masuk Islam tuan-tuan, maka itu menjadi satu kemenangan bagi umat Islam pada ketika itu. Kemudian disebutkan Syekh Al-Mubarakfuri, Al-Mubarakfuri berkata, dia kata apa? Umar bin Khattab ini masuk Islam pada bila tuan-tuan? Pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Tahun ke-6 kenabian. Setelah Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, jadi pada usia Nabi SAW umurnya 46 tahun, ketika itulah Umar bin Khattab masuk Islam. Dan Umar bin Khattab ni dia masuk Islam lebih lewat sikit. Lewat. 3 hari lewat. Bapa saudara Nabi iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang mana kita tahu Sayyidina Hamzah ini dia meninggal dunia ketika peperangan Uhud, Ghazwatul Uhud. Sayyidina Hamzah meninggal dalam peperangan Uhud, yang mana namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, yang mana itu adalah pakcik Nabi SAW yang masuk Islam juga. Tapi dia masuk, Sayyidina Hamzah masuk Islam lebih awal, 3 hari lebih awal. Sayyidina Umar masuk 3 hari lebih lewat daripada Sayyidina Hamzah. Dan satu ketika bahawasanya Nabi pernah berdoa agar Sayyidina Umar ni masuk Islam. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, berdasarkan yang mana bahawasanya doanya, bagaimana doa Nabi SAW, kata apa? Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari yang engkau cintai.
Iaitu siapa dia? Nabi doa. Dalam doa Nabi, Nabi minta dua orang ni. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Sayyidina Umar bin Khattab dan Abu Jahal bin Hisham. Nabi doa ni. Nabi doa dua ni. Salah seorang daripada ni masuklah Islam. Tetapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memilih Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dalam doa inilah yang menjadikan kata Syekh Al-Mubarakfuri berkata bahawasanya dengan Sayyidina Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, iaitu 3 hari selepas Sayyidina Hamzah masuk Islam. Maka ia menjadi kata Abdullah bin Mas'ud kata apa? Inilah merupakan kemenangan yang hebat buat umat Islam, kerana Islam itu boleh mengamalkan ajarannya dengan secara terang-terang, tuan-tuan. Dan kita tahu bahawasanya kata Al-Mizzi, Al-Mizzi kata apa, tuan-tuan? Sayyidina Umar ini berhijrah lebih awal daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar berhijrah lebih awal daripada Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Umar ini kata Al-Mizzi, dia memegang tampuk pemerintahan, iaitu dia menjadi khalifah. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun lebih. 10 tahun lebih kurang 10 tahun 5 bulan ataupun 10 tahun 6 bulan. Dan Sayyidina Umar ini meninggal dunia pada hari Rabu, pada tanggal ataupun pada tarikh 26 atau 27 Zulhijjah tahun ke-27 Hijrah. Dan kita tahu kehebatan Sayyidina Umar bin Khattab ini apa dia? Semasa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, dia telah menakluki negeri Syam, negeri Iraq, negeri Mesir, dan juga Sayyidina Umar ini dia membuat pemerintahan itu dengan ada department ataupun ada cawangan-cawangan dia tersendiri. Dan kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab juga adalah merupakan orang yang pertama yang menetapkan tarikh hijrah. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita pegang hijrah 1441, 1442 hijrah dan sebagainya lah. Kita pegang tarikh hijrah tu, tapi kita tak tahu siapakah dia yang mempelopori tarikh hijrah tersebut, yang memperkenalkan tarikh hijrah. Yang memperkenalkan tarikh hijrah itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita dah selesai dah poin yang ketiga, iaitu siapakah dia, biografi perawi hadis. Baik. Yang keempat kita nak masuk makna hadis. Makna hadis ni. Apakah dia yang dimaksudkan dengan hadis ini? Maksud ungkapan daripada hadis ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Makna hadis ini saya nak highlightkan 3 perkara. 3 perkara. 3 perkara yang berkaitan dengan makna hadis. Pertama, innamal a'malu binniyat. Kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ketiga, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ada 3 poin. Tentang poin yang keempat yang kita nak bincang, tajuknya makna hadis. Ada 3 poin yang kita nak bincang tentang innamal a'malu binniyat. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang ketiga, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ada 3 poin. Kita ambil poin yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat ini maksud dia apa? Kan? Sesungguhnya setiap amal itu adalah bergantung kepada niat. Maka kita sebut poin yang pertama daripada innamal a'malu binniyat. Al-Imam An-Nawawi berkata, jumhur ulama berkata, menurut ahli bahasa ataupun ahli usul dan yang lain, dia kata lafaz innama. Kata disebut innamal a'malu binniyat. Jadi lafaz innama tu, innamal a'malu binniyat. Jadi lafaz innama ini adalah digunakan sebab apa? Sebab nak membatasi ataupun nak menetapkan sesuatu yang nak disebut dan nak menafikan selainnya. Tu sebab tu guna innama. Jadi makna hadis innamal a'malu binniyat ini dia membawa maksud apa dia?
adalah bahawa amalan seorang itu akan dihisab ataupun diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan niatnya, dan suatu amalan tidak akan dihisab bila tidak disertai dengan niat. Ini tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi juga karang satu kitab namanya Kitab Syarah Sahih Muslim. Itu ialah karangan Imam Nawawi. Jadi innamal a'malu binniyat ini kata dia apa dia? Bahawasanya amal yang kita lakukan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan niatnya itu sendiri. Adapun sesuatu amalan itu tak akan dihitung kalau tak berniat. Contoh, orang gila dia buat sesuatu perkara dengan tanpa niat, maka tak ada apa-apa. Kerana dia bukan orang yang taklif. Tapi kalau kita orang yang taklif, tak boleh. Anak yang belum memayis, ya, memang tak dihitung apa-apa dosa. Tak dihitung. Dia buat jahat pun tak hitung. Tapi bila mana dia sudah memayis, dia sudah ada taklif, dia niat ke, dia tak niat ke, kata ulama, tetap juga diperhitungkan perkara tersebut. Baik, sambung lagi. Jadi daripada innamal a'malu binniyat ini dikata apa? Syekh Ibn Taymiyah berkata lafaz an-niyah itu daripada bahasa Arab yang mana maksudnya al-qasdu ataupun al-irada, iaitu keinginan atau semisalnya. Jadi niat dapat mengungkapkan jenis keinginan. Kan niat itu, kalau niat kita itu sendiri, dia boleh menentukan apa dia keinginan kita. Dan niat itu dia dapat menentukan apa yang kita inginkan pada diri kita sendiri, daripada niat itu sendiri kan. Jadi kemudian disebut lagi, Ibn Rajab berkata niat itu menurut para ulama. Kan kata Ibn Rajab, niat menurut para ulama itu dia ada dua maksud. Kata Ibn Rajab, niat itu dia ada membawa dua maksud. Pertama, sebagai perbezaan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kata Ibn Rajab, niat ini ada dua maksud. Niat yang kita nak bincang ada dua maksud. Pertama, niat yang nak bezakan antara ibadah dengan ibadah. Sebagai contoh, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji. Maka dengan ada niat tadi, dia boleh membeza-bezakan ibadah tersebut. Seperti puasa, solat dan sebagainya. Dan dengan niat juga dia boleh bezakan pula solat itu sendiri, solat fardu atau solat sunat, puasa yang fardu atau puasa sunat. Solat fardu pula boleh beza lagi, fardu subuh, zuhur, asar, maghrib atau isyak, kan, dan sebagainya. Itulah dikata niat itu dia ada dua maksud. Pertama, yang nak membezakan ibadah dengan ibadah yang lain. Ataupun dia kata yang nak membezakan ibadah dengan adat kebiasaan. Kan? Jadi yang pertama, niat tu ada dua maksud. Yang pertama, nak bezakan ibadah dengan ibadah, seperti solat atau puasa dan sebagainya lah. Yang kedua, nak bezakan ibadah dengan adat. Ada kalanya disebutkan oleh para ulama, adat ini boleh jadi pahala. Adat kebiasaan. Makan boleh jadi pahala. Minum boleh jadi pahala. Tidur boleh jadi pahala. Kan? Kalau kita niatkan Allah Ta'ala. Kita makan sebab apa? Makan sebab kita lepas ni nak bangkit ibadah, nak ada tenaga sebab kita nak buat ibadah kerana Allah Ta'ala. Maka kata ulama, makan ni sebenarnya adat. Kalau kita kalau kita makan sahaja, dia tak jatuh apa-apa pun. Tak jatuh dosa pun. Tak dapat pahala pun. Kalau itu kita buat sebab tak ada apa-apa. Makan sebab kita nak makan saja. Maka kata ulama, dapat. Dia akan dapat makanlah, kenyanglah, tak dapat apa-apa. Tetapi kata ulama, makan ini boleh jadi pahala. Sebab kalau kita niat makan tadi sebab kita nak beribadah, sebab kita nak gagah, nak kuatkan diri kita, sebab kita nak buat ibadah. Boleh. Apa lagi? Kita tidur sahaja. Dapat dosa tak? Tak dapat dosa, tak ada masalah. Tapi kalau dengan sebab kita tidur tadi, kita niat semata-mata kita tidur nak rehat sebentar sebab kita nak bangun ibadah kepada Allah, kita nak kuatkan diri kita kepada Allah, maka kata ulama, dengan sebab niat tadi, maka kita akan dapat pahala. Yang itu disebut adalah niat itu dia boleh membezakan antara ibadah dengan ibadah, dan niat itu boleh membezakan antara ibadah dengan adat. Itu dia, dengan adat kebiasaan. Ataupun kita kata biasa kita mandi biasa. Tapi mandi kita tadi, kata ulama, dia boleh datang pahala dengan sebab kita niat mandi tadi kerana Allah Ta'ala.
Boleh kita mandi, kita niatkan Allah, maka dapatlah pahala. Kita niat mandi, bersihkan diri sebab apa? Sebab nak solat dan tujuan kita semata-mata nak menghampirkan dan taqarrub ila Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat pahala. Itu yang pertama. Jadi kata Ibn Rajab, niat itu dia ada dua maksud. Pertama tadi nak bezakan ibadah dengan ibadah ataupun nak bezakan ibadah dengan adat. Yang kedua dia nak membezakan tujuan dalam amal. Apakah tujuannya itu adalah semata-mata kerana Allah? Yang mana kita tahu Allah itu tiada sekutu baginya itu dan semata-mata kerana yang lain. Atau untuk apa atau dan selainnya. Maka niat ini semacam ini dari dibicarakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ketika membicarakan tentang masalah niat yang ikhlas dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Jadi para ulama salaf ni banyak membicarakan masalah ni. Jadi pertama tadi, niat ini ada dua maksud. Yang pertama, yang bezakan antara ibadah dengan ibadah. Dan kedua, yang membezakan antara ibadah dengan adat. Yang kedua apa dia? Adalah tujuan kita beramal. Kita niat tadi kerana Allah Ta'ala ke? Ataupun kerana yang lain. Kalau kerana Allah Ta'ala, dapatlah pahala. Atau kalau kerana yang lain, tengoklah pada amalan kita sama ada dapat dosa atau sebagainya. Jadi itu fokus kita yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Kita dah syarah dah innamal a'malu binniyat. Yang kedua kita nak syarah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka dia kata dan sesungguhnya tiap-tiap orang lain tiap-tiap orang itu dia akan memperoleh balasan daripada apa yang diniatkannya. Baik. Jadi kita syarah pertama, Ibn Rajab berkata lagi perkataan ini, kata Ibn Rajab, perkataan ini menerangkan maksud apa dia tuan-tuan? Perkataan ini menerangkan maksud bahawa seseorang tidak akan mendapat hasil daripada amalannya melainkan apa yang diniatkannya. Ini kata Ibn Rajab. Dia tak akan dapat apa-apa. Kalau dia buat satu perkara, dia buat je tanpa dia niat, tuan-tuan, dia tak dapat apa-apa. Zero, nol, kosong, tak ada apa-apa. Tapi kalau dia buat satu perkara dengan niat yang tulus suci, yang ikhlas, maka dia akan dapatlah apa yang diniatkan oleh dia. Maka dia sebut, jika dia meniatkan untuk kebaikan, nescaya dia akan peroleh kebaikan. Dan jika dia niatkan dengan tujuan keburukan, nescaya dia akan peroleh dosa. Kalau niat baik, dapat pahala. Kalau niat buruk, dapat dosa. Maka kata ulama tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dua lafaz ni, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Adakah dia merupakan lafaz yang sama? Tapi saya lebih cenderung dengan kata apa dia? Dua ni sebenarnya dia bukan lafaz yang sama. Kerana innamal a'malu binniyat ini adalah sebab, wa innamal likulli imri'in ma nawa ini adalah hasil. Dia dua perkara yang berbeza. Sebab tu kata ulama, innamal a'malu binniyat ini dia adalah menunjukkan apa? Dia bukan perkara innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini bukan dua perkara yang sama, dia perkara yang berbeza. Dan dia bukan membawa kepada takkid, tidak. Kerana apa dia? Kalimat yang pertama innamal a'malu binniyat ini menunjukkan apa dia? Baik dan buruk amalan itu bergantung pada dia. Maksud innamal a'malu binniyat tadi kata Ibn Rajab, dia menunjukkan baik atau buruk sesuatu perbuatan itu, tengok niat dia. Kalau baik niatnya, maka perbuatan itu dia akan jadi baik. Kalau buruk niatnya, maka dia akan jadi buruk. Perbuatan dan niat itu diperlu seiring. Itu katanya. Adapun wa innamal likulli imri'in ma nawa itu dia menunjukkan apa dia? Pelaku akan mendapat pahala amalan kalau niatnya baik, kan? Dan dia akan dapat siksa kalau niatnya buruk. Itu dia, Jadi kata Ibn Rajab, niat innamal a'malu binniyat dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa dua perkara berbeza. Innamal a'malu binniyat ni maksud dia apa? Kalau perkara yang kita buat itu, setiap perkara yang kita buat, baik perkara baik atau buruk, dia tengok niat juga, tuan-tuan. Maka yang kedua dia kata apa? Dengan sebab niat tadi maka hasil. Sebab tu dia kata innamal a'malu binniyat ini sebab, wa innamal likulli imri'in ma nawa itu adalah hasil dia. Maka dia akan dapatlah. Akan dapat hasil. Kalau niat dan perbuatannya baik, maka dapatlah hasilnya pahala. Kalau niat dan perbuatannya buruk, maka dapatlah ia akan dosa.
Maka sambung lagi disebut adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin ni adalah antara ulama yang mensyarahkan kitab Riyadhus Salihin yang kita baca sekarang ni, tuan-tuan. Tentang bab niat ni, tuan-tuan, yang kita sedang bacakan tentang bab niat ini, Syekh Ibnu Utsaimin adalah antara orang yang mensyarahkan kitab Riyadhus Salihin. Apa kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya? Para ulama berbeza pendapat, tapi pendapat yang dipakai adalah innamal a'malu binniyat dan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dia adalah dua perkara berbeza. Innamal a'malu binniyat itu adalah sebab, wa innamal likulli imri'in ma nawa itu adalah hasil. Baik, selesai dah. Yang ni tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin, kata Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Salihin tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik. Poin yang keempat, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajra ilaih. Maksud dia apa? Yang ni kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, dia kata maksudnya ialah barang siapa yang tujuan hijrahnya mengharapkan Allah, maka dia akan dapat pahala daripada Allah. Dan barang siapa yang berhijrah tadi tujuan dia mencari hal-hal keduniaan, ataupun dia nak nikah dengan seseorang, maka dia akan peroleh apa yang dia nak. Dia akan dapat apa yang dia nak. Maka orang niat kerana dunia ni, tuan-tuan, dia tak akan dapat bahagian di akhirat. Tapi kalau orang yang niat kerana Allah, dia akan dapat bahagiannya di dunia dan di akhirat. Itu penting, tuan-tuan. Ada orang juga buat ibadah sebab nak dapat pahala, tuan-tuan. Dapat pahala. Maka itu kata ulama, itu dia boleh jadi sebab yang kedua. Sebab yang pertama, bila mana kita buat satu perkara, biarlah kita lakukan kerana Allah Ta'ala. Perbuatan tak baik, niat baik tak betul. Niat tak baik, perbuatan baik pun tak betul. Dia kena perbuatan itu baik, niat itu baik, maka hasilnya akan dapat baik, baru akan peroleh pahala. Sebab tu saya banyak pesan pada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, agar apalah kiranya kita ini, niat itu, kalau kita nak buat satu ibadah ataupun satu perkara kebaikan, kita niatlah semata-mata mencari redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat perkara tersebut, sesuatu perkara dengan sebab yang lain. Itu kita khawatir takut jatuh kepada hal yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sambung lagi. Kata Syekh Ibnu Taimiyah berkata, hijrah menurut zahir hadis ini bererti kita pergi ke satu tempat kepada tempat yang lain. Maksud hijrah apa daripada hadis ni? Hijrah ni maksud daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Yang mana ianya masih bersifat umum, kerana sangat bergantung kepada niat pelakunya. Boleh jadi seseorang itu pergi untuk hal yang wajib seperti hijrah, seperti buat haji atau jihad. Dan boleh jadi juga dia pergi sebab hal yang haram, iaitu seperti dia nak merompak atau sebagainya. Maka itu sebut, kalau contoh kita berhijrah, kita daripada musafir lah, kita kata istilahkan, daripada Malaysia nak pergi Mekah. Sebab apa? Sebab kita nak buat ibadah haji semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka kita akan dapat pahala tersebut. Ataupun kita buat ibadah haji, kita solat dan sebagainya, kita berhijrah sebab apa? Kita pergi daripada Malaysia kepada Mekah, kepada Al-Haramain, iaitu Arab Saudi. Kita pergi sana sebab apa? Sebab nak buat haji dengan niat semata-mata mencari redha dan rahmat Allah. Kita akan dapat redha dengan rahmat Allah dan juga pahala Allah Subhanahu taala. Tapi kalau kita pergi ke sana sebab apa? Sebab kita nak tunjuk kita ada nama haji, ada nama hajah, maka kita akan dapat gelaran nama haji dan hajah tersebut. Tapi pahala daripada Allah Subhanahu wa taala kita tak akan dapat, pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala juga kita tak akan dapat, dan kita tak akan tergolong daripada kalangan golongan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iazubillah, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tak tergolong daripada golongan orang-orang yang begini. Itu kata Ibnu Taimiyah. Kemudian kata Ibnu Rajab lagi, dia kata apa? Kata hijrah itu asalnya membawa maksud kepada meninggalkan negeri syirik menuju kepada negeri Islam. Contoh, kita sekarang ni berada di negara bukan Islam, kita nak berhijrah kepada negara Islam, maka itu juga maksud kepada hijrah. Iaitu yang mana berlakunya seperti orang muhajirin yang di Mekah sebelum penaklukan kota Mekah, iaitu
Fathul Makkah. Kemudian kata Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata apa? Hijrah itu artinya meninggalkan. Hajara, maksudnya tinggalkan. Hijrah itu adalah meninggalkan, iaitu hijrah meninggalkan kepada sesuatu, arti kata berpindah kepada sesuatu daripada sesuatu yang lain. Yang mana adapun dari sudut istilah syarak, hijrah itu adalah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Nampak tak? Itu dia. Jadi maksud hijrah di sini bukan sekadar hijrah yang kita sebut berdasarkan sebab urut hadis tadi, iaitu apa disebut adalah sahabat tadi berhijrah sebab wanita yang nak dikahwin. Bukan itu saja. Maksud hijrah juga apa dia adalah hijrah itu meninggalkan ataupun kita berpindah daripada satu kepada satu yang lain, ataupun kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu dia. Dan kata Ibnu Hajar, dia kata hijrah ini ada dua bentuk. Pertama, hijrah daripada negeri yang tidak aman menuju kepada negeri yang aman. Sebagaimana dua hijrah yang pernah dilakukan oleh orang Muslim. Hijrah ni ada dua makna. Makna pertama, ada dua bentuk. Bentuk pertama, hijrah daripada negara Islam, hijrah daripada negeri yang tak aman kepada negeri yang aman. Ini hijrah yang berlaku oleh para sahabat bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Yang kedua, hijrah daripada negeri kafir kepada negeri iman. Itu apa yang ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja pun. Hijrah daripada negeri yang tak aman kepada aman ini hanya berlaku kepada baginda Nabi SAW dan para sahabat. Iaitu daripada Mekah kepada Habsyah, daripada Mekah kepada Madinah, ini berlaku kepada para sahabat. Adapun yang kedua boleh berlaku kepada kita. Kita boleh berlaku, iaitu hijrah kita daripada kufur kepada iman. Daripada keburukan kepada kebaikan. Itu hijrah juga maksud. Itu kita pindah ataupun kita meninggalkan sesuatu. Sambung lagi Syekh Ibnu Utsaimin berkata lagi, hijrah itu apa dia? Hijrah itu adalah berpindahnya seseorang daripada negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Sebagai contoh apa dia? Seorang yang tinggal di Amerika saat itu adalah merupakan negara kafir, kemudian dia nak masuk Islam. Kemudian tetapi dia tak boleh nak buat amal ibadah dekat sana kerana di sana ramai orang bukan Islam, maka dia berpindahlah kepada negeri Islam. Untuk apa dia? Untuk dia buat ibadah. Maka itulah namanya hijrah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam masalah kitab Riyadhus Shalihin. Baik. Jadi secara kesimpulan ini kita boleh bawa maksud apa? Hijrah ini dia membawa dua pengertian. Pertama, membawa dua maksud ataupun dua perkara. Pertama, hijrah yang berlaku untuk Nabi dan para sahabat hanya sekali saja, takkan berlaku lagi, iaitu hijrah daripada kota Mekah kepada Habsyah, hijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Yang kedua apa dia? Yang boleh berlaku kepada kita juga, iaitu hijrah kita daripada kekufuran kepada keimanan, hijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Itu maksud hijrah. Baik. Setelah itu kita dah selesai membincangkan tentang makna hadis. Maka kita nak bincang pula faedah hadis. Apa yang kita yustafadu minal hadis? Apa yang boleh faedah yang kita boleh dapat daripada hadis ni? Kata Imam Syafi'i, faedah yang pertama. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, faedah yang pertama daripada hadis ini, bila mana kita belajar hadis innamal a'malu binniyat ini, kita telah mempelajari 1/3 amal, 1/3 ilmu. Kita telah mempelajari 1/3 daripada ilmu. Yang mana daripada 1/3 ilmu ini, dia telah mengandungi 70 masalah fiqah. 70 masalah fiqah. Belajar tentang innamal a'malu binniyah ni kita dah belajar 1/3. Maksud 1/3 ni apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan pernah mempelajari tafsir iman, pengertian iman. Iman itu adalah mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati dan melaksanakan dengan amal. Lidah, hati dengan amal. Jadi bila mana kita belajar tentang innamal a'malu binniyah, tentang hadis ni tuan-tuan, kita dah belajar 1/3. 1 adalah hati, 2 adalah lidah, ketiga adalah amal kita, perbuatan kita. Jadi bila mana kita belajar hadis ni, kita dah belajar 1/3 daripada ilmu. Itu maksud daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan berkaitan dengan niat, ia adalah mengandungi 70 masalah daripada fiqh, masalah fiqh. Sambung lagi. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, Ibnu Hajar menegaskan, Al-Baihaqi berkata bahawa hadis ini merangkumi sepertiga ilmu. Penjelasannya seperti amal usaha seorang hamba itu boleh dihasilkan dengan hati, lidah dan anggota badan. Tapi niat ini adalah satu amalan yang boleh merupakan seorang itu menjadi teguh dan kuat, dan ia merupakan daripada 3 perkara. Niat, 1, 2, lidah,
Ketiga, perbuatan. Nanti saya sebut tadi lah. Kemudian Ibn Rajab berkata lagi, Imam Bukhari menulis hadis ini dalam kitab sahihnya itu dalam hadis yang pertama nak tunjukkan apa, betapa pentingnya kita dalam pelaksanaan kita. Sebab tu niat ini satu tunggak yang pertama. Sebab tu saya banyak nasihatkan kepada pelajar-pelajar saya kata niat pada permulaan ibadah kena jaga. Pada pertengahan ibadah pun kena jaga. Pada akhir ibadah pun kena jaga. Kena jaga perkara ni. Kalau contoh kita duduk belajar, tuan-tuan dan perempuan duduk dalam live saya pada kali ini, awal niat kena betul. Sampai tengah pun kena betul. Akhir kena betul. Sebab khawatir jatuh tersungkur pada niat kita. Awal kita niat memang niat belajar kerana Allah Ta'ala. Tapi tengah-tengah bila dah mula bosan, kita keluarlah daripada live ni kan. Dah tersungkurlah niat kita. Ada orang yang berjaya tengah-tengah. Awal tengah-tengah tapi akhir tak berjaya pada niatnya. Ada orang yang berjaya awal, tengah, akhir. Yang berjaya ni makna kata yang tengok live saya ni daripada awal sampai akhir, maka berjayalah niatnya sebab semata-mata belajar kerana Allah Ta'ala. Baik. Abdul Rahman bin Mahdi berkata lagi tentang masalah niat. Abdul Rahman bin Mahdi kata tentang masalah niat. Bagi siapa yang ingin mengarang sebuah kitab, hendaklah dia memulai dengan hadis ini untuk mengingatkan penuntut ilmu agar memperbaiki niat. Sebab tu kita tengok kebanyakan para ulama dia karang kitab, dia tak lepas tentang masalah niat, tentang perbaharui, jaga niat. Dan sebab tu ulama kita sendiri pun kalau dia nak mulakan ucapan dan kalau dia nak syarah satu perkara, dia kata jaga niat, tajdid niat, perbaharui niat, perelokkan niat kita kerana Allah akan pandang niat kita dengan niat yang baik, hati yang baik, perbuatan kita yang baik kita buat. Tapi kalau buat baik hati jadi niat tak baik, maka dia akan jadi tak baik. Kalau niat pula baik, perbuatan tak baik, maka tak boleh dihitung dengan amal itu dengan kebaikan. Tersebut. Jadi kata Abdul Rahman bin Mahdi kata apa? Kalau kita nak buat kitab, nak tulis kitab, jangan lupa ingatkan kepada penuntut ilmu tentang masalah niat ni. Kemudian disebut lagi Yahya bin Abi Kathir berkata, pelajarilah niat kerana niat lebih utama daripada amal. Subhanallah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku hadapi daripada niat kerana niat selalu berubah-ubah. Ini apa kata Sufyan Ats-Tsauri. Nampak tak? Niat kita boleh berubah-ubah. Sebab tu ulama pesan niat kita awal kena jaga, tengah jaga, akhir jaga. Awal, tengah, akhir. Ini kerana medan-medan kita ni kadang-kadang awal baik, tengah-tengah jadi tak baik, akhir terus tersungkur. Ada orang yang awal baik, tengah baik, akhir tersungkur. Jadi ini perkara ni tiga-tiga ni kena jaga tuan-tuan. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri kerana niat kita ni boleh berubah-ubah. Kemudian kata Al-Fadhal bin Ziyad berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah iaitu Ahmad tentang niat dalam beramal. Aku bertanya, apakah itu niat? Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab apa dia? Seorang mengendalikan dirinya ketika hendak beramal agar tidak menginginkan pujian manusia. Nampak tak niat tu? Itu maknanya ikhlas yang ikhlas pada niat. Buat amal bukan sebab nak manusia puji, tapi buat amal sebab nak mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Musarrif bin Abdullah berkata, baiknya hati kerana baiknya amal, dan baiknya amal kerana baiknya hati. Nampak tak? Maksud dia apa? Hati kita bila niat dan perbuatan kita dia kena seiring. Niat baik kena kena perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik kena niat yang baik. Macam saya sebutkan tadi, kalau niat baik tapi perbuatan tak baik, maka dia akan jadi tak baik. Kalau perbuatan baik, niat tak baik, dia juga akan menjadi satu perkara yang tidak baik. Abdullah ibn Al-Mubarak berkata, boleh jadi amal salih yang kecil itu ataupun yang kecil itu dibesarkan nilainya oleh niat, dan boleh jadi amal salih yang besar itu dikecilkan dengan niat juga. Contoh perkara yang kecil kita buat, kita tolong orang, tapi niat kita kerana Allah Ta'ala, maka dia akan jadi besar tuan-tuan. Tapi perkara yang besar kita buat tapi niatnya tak betul, maka dia akan jadi kecil tuan-tuan, dan dia akan jadi perkara yang tertolak daripada perkara tersebut. Kemudian disebut lagi Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, tidaklah amalan itu bertambah nilainya dan besar pahalanya, melainkan dia tergantung pada keimanan dan keikhlasan terhadap yang terdapat dalam hati si pelakunya. Sampai pun seorang itu kalau berniat jujur untuk melakukan kebaikan, maka apabila dia lakukan kebaikan, maka dia akan dapat pahala dengan niat dan perbuatannya tadi. Itu disebut
Maka disebut ayat Quran kata apa? Wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya dengan maksud dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati sebelum dia sampai kepada tempat yang dituju, maka dia akan dapat pahala hijrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata apa tuan-tuan? Kalau kita ni nak maksudkan apa dia? Niat sahaja sudah memperoleh pahala, apatah lagi buat. Itu dia. Contoh, kita niat sedekah tapi kita tak boleh nak buat sedekah sebab ada urusan yang menghalangi kita daripada nak buat sedekah, maka kita akan dapat pahala sedekah tadi, pahala niat tadi, tapi pahala. Sebab tu kata, orang yang nak buat baik dia akan dapat dua. Pahala dia niat dan pahala dia buat. Tapi kalau kejahatan, niat nak buat jahat belum lagi, tapi dah buat jahat baru dihitung. Hitung dosa. Begitu juga dengan kalau kita keluar dengan semata-mata, contoh kita keluar rumah sebab apa? Sebab kita nak mencari redha Allah, maka kita akan dapat redha Allah. Sambung lagi. Syekh Ibn Uthaymin berkata, seseorang yang bertekad ingin melakukan sesuatu kebaikan yang biasa sudah dia lakukan, maka dia tak boleh nak lakukan, maka dia akan dapat pahala dengan sebab niat ni. Kata Syekh Ibn Uthaymin dalam kitab Syarah Kitab Riyadhus Salihin. Apa dia? Kalau kita niat nak buat kebaikan, tapi kita tak dapat nak buat kebaikan. Contoh, kita dah niat nak pergi solat jamaah, tapi disebabkan kita uzur, kita tak boleh nak pergi jamaah, maka dengan sebab itu, maka kita akan dapat pahala yang kita niatkan tadi juga, tapi pahala buat, dia tak dapat lain. Tetapi ada juga kata ulama yang menyatakan bahawa sebenarnya ada juga orang yang dapat pahala yang sama. Apa dia? Orang yang lazim. Contoh, kita lazim nak pergi jamaah. Lazim pergi jamaah. Dan kita memang dah niat nak pergi jamaah. Tapi satu ketika kita tak dapat nak buat solat jamaah, maka kata Syekh Ibn Uthaymin, kita akan dapat dua pahala. Pahala kita niat tadi dapat, pahala kita buat pun kita dapat. Ini bagi orang yang istiqamah, orang yang lazim pergi jamaah. Kalau dia niat nak pergi jamaah dan dia adalah orang yang lazim pergi jamaah, dia akan dapat dua pahala. Pahala dia niat dan pahala dia buat. Tapi kalau dia adalah orang yang tak lazim pergi jamaah, dia nak pahala niat saja, pahala buat dia tak dapat. Kan? Sebab tu special orang yang istiqamah ni tuan-tuan, orang yang berterusan dalam amal ni, maka dia akan dapat seperti mana apa yang dikehendakinya. Jadi itulah adalah antara beberapa perkara yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang juga kita sebut adalah tentang masalah setiap amalan yang dikerjakan oleh seseorang manusia yang berakal, yang memiliki kemampuan berikhtiar, maka amalan mesti bersumber daripada niat. Jadi nak menentukan niat dan perbuatannya juga, dia perlu kepada orang yang mukallaf juga. Saya dah sebut tadi, orang yang mukallaf. Niat baik tapi kalau tujuannya tak baik, niat baik tapi perbuatan tak baik, maka tak boleh. Perbuatan baik, niat tak baik, tak boleh. Kalau belum mukallaf pun tak boleh juga. Kalau dah mukallaf baru dihitung. Itu yang disebut oleh para ulama kita tentang masalah ni, niat. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tentang apa yang kita boleh bincangkan tentang persoalan niat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, untuk kesimpulan daripada saya tuan-tuan, apa dia? Yang perlu kita fahami daripada perkara tersebut adalah niat adalah merupakan 1/3 daripada ilmu kita. Niat itu adalah maksudnya adalah keinginan hati. Niat itu ulama mengatakan bahawasanya niat itu ada niat yang pada ibadah, niat nak bezakan antara ibadah dengan ibadah, dan niat itu nak bezakan antara ibadah dengan adat, dan sebagainya. Banyak kesimpulan yang kita boleh peroleh daripada masalah tersebut. Jadi kesimpulan yang saya boleh berikan kepada tuan-tuan berdasarkan hadis yang penting ni tuan-tuan, berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin, iaitu taman-taman orang soleh, iaitu orang-orang soleh bila mana dia nak buat amalan, dia memelihara akan niatnya, dia jaga akan niatnya, dia murnikan niatnya, dia sentiasa perbaharui akan niatnya, supaya apa tuan-tuan, natijahnya tuan-tuan kena ingat, bila mana kita buat ibadah, satu ibadah yang baik tuan-tuan, kita nak buat, kita niat dengan niat yang baik tuan-tuan, maka poin yang paling penting kepada tuan-tuan, kita buatlah satu perkara biarlah semata-mata mencari redha dan rahmat Allah, mengharapkan redha dan rahmat daripada Allah. Jangan kita buat perkara tersebut sebab semata-mata kita mencari pandangan orang. Hatta bagi kita ni, orang yang sudah menjalani akan jalan-jalannya,
Ada orang yang buat ibadah sebab pahala, maka dia akan dapat pahala. Dia buat ibadah sebab nak dapatkan pahala, dia akan dapat pahalanya. Tapi kalau dia buat ibadah sebab dia nak mencari redha dengan rahmat Allah, dia akan dapat redha dan rahmat Allah, dan dia akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang buat ibadah sebab semata-mata kerana pahala saja, tuan-tuan, dia belum tentu akan dapat redha dengan rahmat Allah, tapi pahala dia akan dapat, jangan risau ya. Itu kita takut. Tapi kita, peringkat umur kita begini, tuan-tuan, yang kita dah boleh fikir baik dan buruk, kita dah berusia dan sebagainya, makin umur makin hari, makin tahun, makin bulan dan tahun, kita punya umur usia semakin meningkat, sepatutnya tujuan kita itu biarlah buat satu ibadah, buat satu kebaikan, tujuannya semata-mata mencari redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, barulah natijahnya dia akan dapat hadirnya ikhlas pada segala perbuatan dan pada segala perkataan, yang mana sama ada perkataan itu terang ataupun yang tersembunyi. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar itu sahaja, tuan-tuan dan puan-puan dan Allah sekalian, perbincangan kita tentang satu hadis yang berkaitan dengan innamal a'malu binniyat, yang agak panjang, yang mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama, tuan-tuan. Jadi cukup sekadar itu saja, tuan-tuan. Sebelum saya akhir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana mempunyai keluasan rezeki atau kelebihan rezeki yang nak menyumbang kepada pondok saya, tuan-tuan, boleh terus salurkan sumbangan kepada pondok saya. Kerana saya sebut pondok saya terpaksa tutup buat sementara waktu kerana keadaan kita terkesan dengan COVID-19. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya terpaksa buat pengajian live ni lah, pengajian kita Riyadhus Salihin, dan insya-Allah pada hari Isnin nanti, insya-Allah hari Isnin saya akan buat bacaan Yasin dan tahlil perdana. Jadi tuan-tuan yang ada nama arwah almarhum atau almarhumah nak hantar nama tersebut, boleh hantar. Boleh berikan kepada kami. Kami akan bacakan nama almarhum dengan almarhumah tersebut dalam bacaan Yasin pada hari Isnin ni. Jadi nak hantar nama tu sebelum hari Isnin lah. Kita akan kumpulkan nama tersebut dan kita akan buat bacaan Yasin dan tahlil pada hari Isnin jam 8.30 pagi juga. Kita akan buat seperti biasa. Boleh hantar. Dan kita akan buat kitab Riyadhus Salihin, pengajian kitab Riyadhus Salihin dalam tempoh PKP ataupun PKPB ni. Setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan Isnin jam 8.30 pagi. 8.30 kita akan mula, insya-Allah. Tuan-tuan yang berhajat nak berikan sumbangan kepada pondok saya, maka bolehlah terus salurkan sumbangan tersebut. Dan siapa yang berminat nak dapatkan kopiah pondok yang mana harganya RM60, yang mana kopiah ini adalah kopiah eksklusif, tebalnya 11 lapis, memang agak tebal dan agak selesa, boleh maklumkan kepada kami. Kami akan bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk dapatkan kopiah yang harganya RM60 ini, tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan macam-macam lah yang kami ada untuk bantu kami punya dana pun boleh juga, tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang bantu kami secara langsung ataupun secara tak langsung, Allah Subhanahu Wa Taala pandang apa setiap amal tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang baik adalah datang daripada Allah dan yang buruk adalah datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah datang daripada Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita jumpa esok, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita Riyadhus Salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وخصوصا الوباء فيروس كورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلاد هذا خاصة وعن بلدان عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.